Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah dalam 1 minit lagi kita akan berbincang ataupun kita berbicara mengenai topik expected, the unexpected. Kita tunggu dulu kalau ada penambahan viewer. Alright. Okey, sekali lagi warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya doakan kepada anda semua di luar sana, hari ini dah kita masuk hari ke-7 di dalam perintah kawalan pergerakan PKP. Moga-moga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada musibah yang sedang menular di seluruh negara pada hari ini. Okay, saya kira topik aspek the unexpected adalah satu topik yang mungkin sangat dekat dengan apa yang sedang kita lalui pada hari ini. Yang mana kita tidak pernah menjangka, kita tidak pernah merancang untuk melalui liku-liku ataupun ujian yang kita lalui pada hari ini. Tidak boleh keluar rumah, kita disekat pergerakan, perlu berjauhan dengan ahli keluarga yang mana tidak dapat balik kampung. Mungkin ada yang lebih diberi ujian terkena wabak COVID-19, dan pada hari ini ikut statistik 14 orang telah menemui dalam air maut akibat COVID-19. Semua ini adalah ujian daripada Allah SWT, dan perkara yang tidak pernah kita rancang, perkara yang tidak pernah kita hendak kita minta, tapi Allah beri kepada mereka yang mana sebagai ujian kepada orang yang benar-benar beriman, dan juga sebagai petunjuk kepada kita bahawasanya kita adalah hamba yang mana sekuat mana pun kita, sehebat mana pun kita rancang terbaik macam mana pun, Allah adalah penentu kepada perancangan yang sebenar. Jadi the unexpected adalah satu slogan ataupun satu kata-kata yang mana menjadi kebiasaan bagi kami petugas-petugas kemanusiaan dan juga mereka-mereka yang menjalankan kerja-kerja kesukarelawanan di luar sana. Especially di Siracare, saya dan juga rakan-rakan yang lain sering diingatkan oleh pengerusi kami dalam melakukan kerja-kerja kebajikan ni, dalam mengerjakan perjuangan kemanusiaan ni. Kita banyak perkara yang kita dah rancang, tapi seringkali boleh jadi apa yang kita rancang tu tidak sama dengan apa yang kita lalui. Dan mungkin juga ini adalah petunjuk juga untuk kita semua lalui pada hari ini. Contohnya kita terpaksa bekerja dari rumah. Macam mana kita nak bergerak dalam keadaan ekonomi yang sangat menekan pada hari ini, kekurangan mereka yang berniaga, mereka yang kalau berniaga tu terjejas punca pencarian rezeki mereka. Tapi itu adalah perkara yang mana kita tidak boleh berputus asa, dan kita kena sentiasa perlu bersiap sedia untuk menghadapi apa-apa kemungkinan, yang mana kita perlu get ready dari segi fizikal dan juga dari segi mental. Mungkin dalam masih 15 minit ni kita boleh berkongsi sedikit. Mungkin kalau ada pandangan ataupun persoalan yang boleh kita bincang sekali dalam ni, boleh utarakan sepanjang tempoh saya diberikan masa untuk berkongsi. Okey, kalau kita lihat pada hari ini, ramai yang saya rasa kita tak bersedia pun untuk menghadapi apa-apa kemungkinan dan juga apa-apa ujian. Contohnya lah, kita lihat apabila berlakunya penularan wabak COVID-19 yang mana berlaku di China. Kita di Malaysia pada masa itu agak rasa, ramai orang tak berapa bersedia. Ramai orang yang masih lagi anggap itu perkara yang remeh. Mereka ada lagi yang pergi ke luar negara, mereka tidak lagi masih lagi kurang menjaga kebersihan diri, tidak alert. Tapi
now benda tu dah kena dekat kita, so kita nak keluar pun tak boleh. Dan apabila benda ataupun wabak ini dah masuk ke dalam negara kita pun, saya kira ramai lagi yang tak bersedia. Contohnya apabila diberikan arahan pada 16 pada 16 Mac yang lalu, di mana 18 Mac akan berlakunya diarahkan berlakunya perintah kawalan pergerakan. Semua orang kalut masa tu. Semua orang rasa macam, nak keluar rumah, nak balik kampung, pergi ke pasar raya dalam keadaan yang crowded, tanpa mereka memikirkan sebenarnya kenapa perintah ini dikeluarkan. Kalau kita ni seorang yang bersabar, pertama sekali kalau kita sedang menghadapi saya rasa pertama sekali kalau kita dah menghadapi apa perkara yang kita tidak jangka, pertama kita kena sabar dan kita kena fahami situasi itu, fahami situasi yang sedang kita lalui. Apa boleh saya kata kan, contohnya kita membeli keperluan makanan di pasar raya, di kedai-kedai dalam kuantiti yang begitu banyak, dan kita berebut-rebut dengan orang ramai. Kita ni sedang menghadapi perintah kawalan pergerakan adalah kerana oleh wabak, bukan oleh disebabkan kita nak berlaku peperangan. Kalau berlaku peperangan, mungkin kita boleh sama-sama keluar beli makanan dan berlindung kat rumah, tapi ini adalah disebabkan oleh wabak. Wabak tu pula disebabkan akibat berlakunya sentuhan atau ada kontak dengan orang lain. Jadi kalau kita orang yang sabar, kita faham, kalau kita pergi ke pasar, kalau kita pergi ke balik kampung ramai, bermakna kita akan berkontak, kita akan berhubung dengan orang lain. So kat sini kita nampak kita tak sabar dan akhirnya kita buat situasi tu kacau bilau. Itu yang pertama, kesilapan kita apabila kita tidak memahami situasi. Yang kedua, kita ni bila tak sabar, kita ni cepat melatah, kita cepat hilang ketenangan tu. Bila hilang tenang, keputusan yang kita buat pun banyak kali lah adalah keputusan yang silap. Pertama tadi, bila dengar baru je dengar kabar-kabar angin dan kita akan ada tempoh perintah berkurung lah, kita tak dibenarkan, ada catuan makanan, makanan tak akan terputus lah. Sedangkan benda tu tak berlaku sebenarnya. Kalau kita relax, kita tenang, saya rasa masalah ni sebenarnya dah boleh selesai lebih awal. Mungkin penularan wabak tu kita dah berjaya kontrol pada saat ini, tapi sebab kita tak tenang, benda tu akhirnya menjadi lebih teruk lagi lah. Dan apabila kita saya nak katakan ketenangan, sabar itu adalah perkara yang sangat penting dalam apa jua keadaan, terutama sekali dalam perkara yang kita tak jangka. Kita tenang, relax, tak ke mana pun. Kalau katalah satu bumi ni kena COVID, kita nak lari ke mana? So kita relax je, kita tenang, dan kita tanya pada pandangan-pandangan mereka yang pakar, apa yang patut kita lakukan. Kita rujuk kepada mereka-mereka yang ada authority untuk mengeluarkan arahan, mereka yang mana kita berikan kepercayaan sepenuhnya untuk diuruskan masalah-masalah yang sedang kita lalui. Contohnya kalau kami di Syria Care, kami ada pergi melalui misi-misi kemanusiaan, kami akan letakkan sepenuh kepercayaan kami kepada ketua kami yang selalunya akan diketuai oleh pengerusi Syria Care untuk beri apa-apa jua arahan, sama ada mereka yang bertugas di dalam Malaysia ataupun mereka yang sedang bertugas di tempat misi. So segala arahan itu datang pada seorang dan kita kena patuh. Dalam keadaan sekarang ni tidak boleh semua orang nak jadi ketua, tak boleh semua orang nak keluarkan arahan. Now kita kena relax, kita kena ikut apa yang ketua kata. Kita dalam keadaan kacau bilau, kita dalam keadaan yang sangat resah, kita faham, tapi kita berikan kepercayaan untuk seorang ini uruskan urusan kita. Di mana kalau kita lihat daripada sudut agama pun, Allah SWT mengatakan kita kena taat kepada pemerintah, dan selagi mana pemerintah itu adalah pemerintah yang tidak menyuruh kita kepada perkara mungkar. Dan kita lihat hari ini bukan perkara mungkar tu, ini adalah perkara yang baik, perkara yang perlu kita patuhi. Jangan persoalkan, kita ikut dulu, kita ikut, dan after that kita akan lihat apa sebenarnya perancangan-perancangan dibuat oleh orang yang kita berikan kepercayaan. Alhamdulillah, dalam misi kami, apabila kami ikut kata ketua, jangan kata dalam misi lah, dalam musafir pun kita digalakkan untuk apabila bermusafir 2 orang, perlu ada seorang. Seorang inilah akan keluarkan arahan dan orang lain perlu ikut. Itu yang perlu kita ada sekarang ni, dan saya rasa Alhamdulillah, sejak mula-mula tu mungkin ramai yang agak kalut, ramai yang tak ikut arahan, dan now
penambahbaikan tu semakin bertambahlah. Rakyat Malaysia semakin dah ikut arahan daripada pemerintah, dan kita harap kalau boleh 100% hari ini start 100%, 7 hari dah stop, 7 hari dah kita buat perangai ni. So now kita dah 7 hari ni, hari yang 7 berikutnya kita ikutlah apa yang kerajaan keluarkan, dan kerajaan pun dah bergerakkan beberapa inisiatif dari segi ekonominya, dari segi persediaan facilities kesihatan dia, macam mana kita nak berhadapan dengan penularan wabak COVID-19 ni. Dan yang, itu kita tanya mereka yang pakar dan mereka yang ada kebolehan autoriti dalam bidang ni. Dan yang seterusnya, saya rasa kita kena, apabila ditimpa musibah, ditimpa dalam perkara yang kita tidak jangka, perkara-perkara yang mana kita memang tak nak berlaku tapi terpaksa kita lalui, adalah kita meneliti semula, kita rujuk semula kisah-kisah ataupun sejarah-sejarah mereka yang pernah melalui peristiwa-peristiwa sebegini. Sebagai contoh, saya katakan ramai apabila berlakunya penularan wabak ni, mereka cakap apa tau? Mereka kata, oh, kami lebih takutkan Allah, kami tak takut kepada wabak. Betul, tak ada siapa pun kata kita perlu takut kepada wabak. Namun kerana kita takutkan Allah lah, kita kena ikut perintah Allah dan Rasul. Dimana kalau kita lihat balik pada sejarah bagaimana satu ketika dahulu zaman Rasulullah benar berlakunya penularan wabak taun. Apa yang Nabi arahkan adalah mereka yang berada di dalam kawasan wabak tu jangan keluar. Bagaimana mereka yang berada di luar yang tak terkena wabak tu jangan masuk. Dia arahan. Kalau kita rasa kita seorang yang takut kepada Allah, kita kena ikutlah apa yang Allah dan juga Rasul tu kata. Tak mungkinlah Allah dan Rasul tu berikan satu arahan yang mana arahan tu adalah untuk kita mengingkari iman kita. Kan? Logik ni macam tu lah saya rasa. Ini tak, lepas tu dah berdebat lah pula, dah bergaduh lah. Oh, ini kau kenapa kau lebih takut kepada Allah? Ini dah lah keadaan bercelaru lagi dengan mereka yang nak bertengkar tentang soal kepercayaan. Apabila masjid ditutup, arahan kata solat Jumaat perlu ditangguhkan sementara sehingga wabak ini berjaya ditangani. Dan dia kata, oh, pelik lah mereka yang kata kau lebih takutkan sepatutnya dalam keadaan musibah ni kita perlu dekatkan diri dengan Allah, kita perlu masuk ke dalam masjid berlindung. Betul. Kadang-kadang macam kalau kita yang ni balas balik dengan emosi, berkemungkinan akan berlakunya pergaduhan lah sesama kita kan. Tapi kita kena faham lah, ini saya kata tadi, kita kena rujuk balik kepada bila kamu berbantah-bantahan, maka kenalah Allah kata kembali kepada Allah dan Rasul. Kembali Allah dan Rasul itu adalah kita kembali kepada Al-Quran dan juga kembali kepada hadis. Bagaimana Al-Quran dan hadis ni nak menjadi penyelesaian. Dia bukan bercakap soal tawakal yang membetul-tuli. Kita ada strategi, kita ada cara nak menangani. Allah nak benda tu kita selesaikan dengan cara usaha kita dan juga tawakal kita. Tak boleh sesuatu perkara itu kita selesaikan hanya dengan tawakal saja. Perkara itu adalah perkara yang mana bertentangan dengan firman Allah. Allah katakan, aku tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum selagi mana kaum tidak mengubah nasibnya diri sendiri. So nak katakan macam mana kalau ayat macam tu. Dan kita lihat sendiri bagaimana sikap para sahabat, mereka yang mana telah dijanjikan syurga. Sikap Sayyidina Umar radhiyallahu anhu apabila tenteranya ataupun pasukannya hendak masuk ke Syam, dan ketika itu Syam sedang menghadapi wabak taun. Berlakulah perbahasan antara Sayyidina Umar dan juga Abu Ubaidah. Dan kita lihatlah bagaimana sikap Sayyidina Umar kata, okey, dia kata apabila dia dapat tahu Syam ataupun bumi Syam itu ditimpa dengan wabak taun, dia kata kita perlu patah balik ke Madinah. Lalu Abu Ubaidah mengatakan, tanya kepada Sayyidina Umar, nampak tak Allah, kalau kita ikut pada sejarah, benda ni dah pernah berlaku perbahasan antara sahabat dan perbahasan tu dah selesai sebenarnya. Apa kata Sayyidina Abu Ubaidah kata kepada Sayyidina Umar, dia kata, kau nak lari ke daripada takdir Allah? Maka jawab Sayyidina Umar, aku lari daripada takdir Allah dan masuk ke dalam takdir Allah yang lain. Means apa pun kita lakukan, apa pun yang kita buat, kita still dalam takdir Allah, tapi dengan syarat kita mesti berusaha. Dan apa yang Sayyidina Umar lakukan, dia keluar. Apakah Sayyidina Umar seorang yang tidak beriman? Kalau kita nak bercakap kan, macam mana tu? Adakah Sayyidina Umar orang yang lebih takut ke wabak taun berbanding berbanding Allah? Tak, di sini disebabkan Sayyidina Umar dia mentaati Allah
dan juga dia mentaati Rasul, dia percaya apa yang Nabi kata, dia yakin apa yang Nabi kata, apabila berlaku suatu wabak, jangan kamu masuk, dan apabila orang yang ada dalam tu pun jangan keluar. Simple. Jalan penyelesaian dah ada. Al-Quran, As-Sunnah dah jadi the best way untuk kita ikut. Tapi kenapa kita memperalatkan agama untuk menutup kesilapan kita? Mungkinlah pada sahabat-sahabat kita di tabligh tu, mereka pun tak menjangkakan bahawa mereka akan menerima musibah ini. Tapi dalam keadaan mereka dah ditimpa musibah ini, mereka ikutlah apa yang disuruhkan oleh pemerintah. Keluar, yang 4,000 ini belum keluarlah. Perkara ini kita tidak jangka. Kita memang sama-sama kita tak boleh salahkan sesiapa sekarang ni. Yang cuma kita dah berada dalam keadaan yang susah, kita keluar balik kesusahan mengikut jalan yang betul. Pergi dapatkan saringan, mendapatkan saringan di mana perkara-perkara yang mungkin kita lihat ada simptom-simptom. Kalau dan pihak kerajaan pun dah kata, kalau mereka tidak ada simptom pun perlu, apabila mungkin tak ada simptom tapi ada menyertai jemaah tabligh, mereka perlu juga buat saringan. Ini adalah sebagai persediaan juga untuk kita merawat mereka yang sedang ditimpa musibah COVID-19 dan juga untuk kita memutuskan rantaian penularan wabak ini. Ini adalah satu perkara yang mana kita perlu ambil peduli. Dan saya juga terfikirlah kan, dalam keadaan wabak ni, kita lihat hadis tentang wabak taun dah lama kita dengar. Hadis tentang bagaimana sikap kita kepada pemerintah pun dah lama kita dengar. Mana kita kena taat. Bagaimana ini baru fitnah ataupun kerosakan ni Allah hantar ujian musibah tentang wabak COVID-19. Belum lagi kalau Allah turunkan kedatangan Dajjal. Kita dah bersedia tak nak menghadapi kehadiran ataupun kedatangan Dajjal ni? Kalau kita lahu di banyak banyak hadis, banyak Al-Quran yang menunjukkan bahawa ciri-ciri Dajjal, menunjukkan bahawa Dajjal ni macam inilah orang ni, matanya rosak sebelah kanannya, ada huruf kafara apa semua tu, dan dia nanti akan datang dengan membawa api di tangan, saya pun lupa api dan air, di mana ada syurga dan neraka di tangan-tangan di kedua belah tangan dia ini. Saat Dajjal datang nanti, apakah kita akan refer balik kepada Al-Quran dan hadis untuk mengenali dia itu Dajjal ataupun tidak, atau kita akan menggunakan logik akal pada saat itu? Ini adalah bahaya saya rasa. So nak cakap macam mana, kita dah boleh nampak gambaran dah. So gambaran kita belajar daripada kesilapan ni, ambil pengajaran. Now kita jangan gelojoh. Unexpected kita adalah menghadapi hari-hari yang seterusnya. Ini baru seperti yang saya katakan tadi, kita baru menghadapi ujian wabak COVID-19. Okay? Belum lagi kita menghadapi ujian kedatangan Dajjal. Kita belum lagi didatangi dengan ujian kedatangan Ya'juj dan Ma'juj. Kita belum lagi datang dengan ujian pelbagai lagi ujian-ujian yang lebih besar, seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ujian yang paling buruk untuk umat ini adalah, untuk di dunia ini, yang paling buruk adalah ujian Dajjal. So kita muhasabah balik diri kita, bagaimana sikap kita, bagaimana persediaan kita untuk menghadapi apa jua kemungkinan. Kita tak pernah jangka wabak ini akan berlaku secepat ini. Kita tidak pernah jangka kerosakan ataupun kegugatan ekonomi berlaku pada saat kita rasa kita tak pernah rancang. 2020 adalah tahun yang mana, kalau saya dulu 10 tahun yang dulu, 5 tahun yang dulu, saya rasakan bahawa 2020 adalah tahun yang sangat-sangat indah. Tahun yang saya rasa mungkinlah tahun wawasan 2020 yang pada ketika itu kita semua mewah, kita semua bahagia, kita semua berada dalam keadaan yang sangat-sangat selesa. Kemajuan ekonomi masa itu mungkin dah terlalu sampai tahap yang maksimum. Kita dah ada satu teknologi yang mana senang nak bergerak sana sini. Tapi Allah tunjukkan bahawasanya sejauh mana kita rancang, Allah lah sebaik-baik perancang. 2020 kita ingat kita boleh terbang, tapi akhirnya kita boleh dalam rumah aja sekarang ni selama 14 hari. 2020 kita jangkakan bahawa kita dah boleh banyaklah perkara-perkara kemudahan yang boleh kita dapat. Tapi now Allah tunjukkan sekali lagi, tak, dialah sebaik-baik penguasa, dialah sebaik-baik pemilik. Kamu rancanglah sebab mana, ini perancangannya. Saya agak terkesimah juga dengan apa yang dikeluarkan ataupun kenyataan daripada Perdana Menteri Itali kan, apabila dikatakan bahawa
kita dah habis, kita dah melalui pelbagai fasa, kita dah melalui, dia kata, we lost control of the epidemic, we die physically and mentally, we don't know what to do anymore, all solution have ended, the only solution is to the sky. Means mereka pun dah collapse, mereka pun dah tak tahu nak buat apa, melainkan mereka terpaksa sekali lagi kembali kepada Allah, kembali kepada Tuhan. Okay, kalau dia Tuhan dia lah, kalau kita adalah Allah. Dan ini juga seperti mana yang Nabi ajar setiap pagi kita Nabi ajar setiap hari pagi tu bacalah zikir pagi petang. Kalau kita amati setiap zikir pagi petang tu adalah, kebanyakan zikir-zikir itu adalah penghambaan kita, penyerahan jiwa kita kepada Allah untuk menyelesaikan segala urusan kita. Antara doa ataupun zikir yang Nabi ajar, iaitu antara doa ni adalah ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghi aslih li sya'ni kullahu wa la taqini ila nasin tarfat ain. Zikir ni pada saya kalau saya baca saat ini, pada saat kita lalui ujian ni, adalah salah satu saya rasa macam sangat-sangat menyentuh saya. Saya rasa macam kita betul-betul dah terlalu lemah. Apa nama zikir itu? Maksud dia, wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri dengan sendirinya tanpa memerlukan pertolongan, dengan rahmat-Mu aku mohon pertolongan, perbaikilah urusanku, dan jangan kau serahkan urusanku kepadaku sekalipun dengan sekelip mata. Means kita tak ada apa-apa dah. Kita perlu cakap macam ni, sebab kita dah tak boleh buat apa sekarang ni. Kita kena give segala-galanya, serahkan sepenuhnya kepada Allah untuk uruskan urusan kita. Yang kita boleh usaha adalah setakat mana kita sebagai seorang hamba. Kita semua akan mati, semua orang akan mati, semua orang akan pergi menemui dia. Tetapi dalam keadaan sekarang, sama ada kita pergi dengan keadaan hati kita benar-benar memberikan penyerahan kepada Allah ataupun tak. Unexpected di sini, biarlah kita pergi dengan hati yang dengan jiwa, dengan keimanan yang mana kita meletakkan kepercayaan kita kepada Allah sepenuhnya. Allah macam ni, mungkin saya banyak saya bekerja dengan Syria. Kita lihat ujian mereka dekat Syria. Hari ini saya lalui sendiri, di mana kalau saya lihat kita tahu perkembangan kat sana, anak-anak terpisah dengan ibu ayahnya, mungkin ada yang telah pergi selama-lamanya, mereka tidak jumpa, tidak dapat lihat jenazah ibu dan ayah mereka. Saya lihat hari ini Allah tunjukkan sedikit gambaran tu. Saya kat sini, kat Suruhanjaya, saya masa awal tu fikir nak balik kampung nak balik ke Melaka, nak duduk dalam perintah kawalan pergerakan ni bersama ibu dengan ayah. Tapi bila fikir balik, kita fahami situasi sebenar. Saya tak nak lah, saya ini adalah pembawa musibah ataupun membawa wabak balik ke kampung. Biarlah mereka kat sana. Tapi dalam keadaan kita mengharungi ujian ini, pastinya terdetik rindu kat ibu ayah kita, duduk sorang-sorang kat sini. Dan kita juga risau keadaan mereka kat sana, mereka juga risau keadaan sini. Ni Allah dah campakkan sedikit dah apa yang kita rasa, apa yang orang-orang dekat sini rasa, kita dah rasa kat sini. Terpisahnya anak dengan bapa, terpisahnya anak dengan ibunya. Malah apabila berlakunya kematian COVID-19, jenazah tidak boleh dilihat, tidak boleh dibuka, tidak boleh dikucuk oleh waris. Saya rasa ni baru sikit Allah bagi, baru sikit. Kalau kita tak reda, kalau kita tak ambil ni sebagai pengajaran, kalau kita tak belajar ataupun kita tak cuba untuk perbaiki diri kita, tak mustahil Allah akan berikan lebih teruk lagi. Kalau kita tak reti nak bersyukur, kalau kita yang tak reti nak berserah diri kepada dia. Yalah, dalam perpisahan yang terakhir, mungkin sahabat-sahabat kita 14 orang kan yang telah pergi, mungkin ada tu anak pula yang sedang sakit. Bagaimana keadaan ni? Bagaimana keadaan sekarang? Allah nak tunjukkan bahawasanya kematian tu pada bila-bila masa. Dan juga kita pun tak jangka bahawa sama ada kita boleh lihat wajah ibu ayah kita, kita boleh uruskan jenazah anak kita juga yang meninggal tu anak. Tak jangka, kita tak boleh nak jangka sekarang ni. So
Mungkin ada yang nak bagi pandangan ke mengenai unexpected ni? Okay, situasi. Dan saya rasa juga dikala Allah memberikan, saya diingatkan di dalam adalah WhatsApp group sama guru asatizah kita, dalam keadaan kita ditimpa musibah tu, nak cakap macam mana, ada pahala yang besar sangat Allah bagi. Kalau kita lihat sebuah hadis, Nabi kata dari Aisyah radhiyallahu anhu bahwasanya ia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perihal penyakit taun. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam memberitahu bahawa sesungguhnya taun itu adalah sebagai azab yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat hari ini mungkin taun tu adalah kita boleh kiaskan atau boleh samakan dengan wabak COVID-19. Itu saat itu satu azab yang dikirimkan oleh Allah SWT kepada siapa sahaja yang dikehendakinya, tetapi juga sebagai rahmat yang dijadikan oleh Allah Ta'ala kepada orang mukmin. Nampak tak? Dalam keadaan Allah memberikan azab dan Allah memberikan musibah, ia juga sebagai rahmat kepada orang-orang yang beriman, orang-orang mukmin. Maka tidak seorang pun hamba yang ditimpa taun ini, wabak, kemudian dia menetap di negerinya sambil bersabar dan mengharapkan keridaan Allah. Nampak tak? Bila dia ditimpa, Nabi kata dia ditimpa musibah, wabak ini, dia tak keluar. Dia tak keluar pun ke rumah, dia tak keluar pun pergi ke balik kampung, dia tak pergi pun berkumpul ramai-ramai, dia tetap di rumah dalam keadaan yang sabar dan mengharap keridaan Allah. Ini nak nampak, ini namanya inilah namanya ketakutan kepada Allah yang sebenar. Dia duduk kat rumah dan dia mengharap keridaan Allah, dan serta mengetahui pula bahawa wabak ini tidak akan mengenainya kecuali setelah ditetapkan Allah. Bermakna dia duduk kat rumah, dia sabar, dan dia yakin bahawa wabak itu tidak akan ada kena pada dirinya ataupun dia memberikan wabak itu kepada orang lain kecuali dengan izin Allah. Means nampak kat sini Allah letakkan usaha dahulu, iaitu tinggal di rumah, menetap di rumah. Ini adalah usaha, dan akhirnya baru Allah sebut tentang baru meletakkan dengan izin Allah. Maksudnya kita tawakal ke Allah, dan kecuali mereka ini akan diberikan pahala syahid, orang mati syahid. Nampak tak? Besar tak pahala tu kalau kita ikut betul-betul apa yang Allah dan Nabi ajarkan. Kita tak keluar rumah, kita bersabar dan kita mengharapkan redha Allah, dan dalam yang masa yang sama juga kita yakin bahawa penyakit ini tidak akan terkena kita, tidak akan terkena orang lain kecuali dengan izin Allah. Allah berikan pahala orang mati syahid. Kata Imam Ibn Hajar Asqalani, walaupun orang tu tak mati disebabkan penyakit, dia dah tetap mendapat pahala mati syahid. Subhanallah, Allah berikan satu ganjaran yang sangat besar dalam keadaan ujian yang penuh mencabar. Nak cakap macam mana? Sayangnya Allah dalam keadaan diberi kita musibah. Ada satu perkara yang kita tak pernah jangka kasih sayang dia tu. Cakap mana? Syahid. Semua orang nak mati syahid. Now you all dah ada pahala mati syahid. Duduk je kat rumah, berserah diri pada Allah, redha dengan apa yang ditetapkan, dan percaya setiap apa yang dibuatkan dah boleh dapat pahala mati syahid dah. Unexpected. Kita tak pernah jangka kita nak dapat pahala mati syahid, dan hari ni Allah nak bagi pahala mati syahid walaupun kita tak mati syahid. So apa lagi kita nak? Allah dah bagi sebesar-besar nikmat dah sekarang ni. Kalau kita masih lagi tak bersyukur, masih lagi kita nak ikut orang lain, kita nak keluar rumah, kita nak pergi besar, kita nak lawan, kita nak kata kita lah orang paling beriman, kamu dalam keadaan yang salah. Kan? Saya rasa kita mungkin kejap lagi saya akan tutup konklusi. Mungkin kalau ada soalan ke ataupun pandangan mengenai wabak yang sedang berlaku, yang kita tak pernah jangka situasi ini. Mungkin apa lagi yang boleh kita banyak perkara kalau kita nilai balik diri kita hayati balik apa yang kita lakukan, apa yang perlu kita lakukan. Banyak pahala. Kita sekarang duduk dalam ladang pahala. Walaupun kita tak dekat dengan masjid, kita tak dekat
kita tak dekat dengan masjid, kita jauh daripada masjid, tapi kita ada satu perkara yang Allah gantikan dengan yang lebih baik. Allah tak bagi. Mana mungkin orang yang berserah diri, orang yang dah usaha yang terbaik, Allah akan sisihkan mereka. Betul tak? Mustahil lah, mustahil. Saya yakin tu. Begitu juga dengan apa yang berlaku dengan rakan-rakan kita di Syria, saudara-saudara kita di Syria sana. Mereka pun tak pernah jangka, tapi mereka tetap bersabar. Mereka lalui ini dan mereka yakin pertolongan Allah itu ada. Dan Alhamdulillah sepanjang tempoh 9 tahun ini, Syria Care dapat bergerak untuk bantu mereka kat sana dengan ditakdirkan kalianlah menjadi pembantu kami, menjadi perantara untuk kita menyampaikan rezeki mereka yang diberikan oleh Allah. Dan now saya rasa kita pun dalam keadaan musibah ni, dalam keadaan kita ditimpa ujian, adalah waktu yang terbaik untuk kita memperbanyakkan amalan kita, melakukan kebaikan. Seperti mana Nabi kata, ini adalah sebenarnya Nabi kata, buatlah kebaikan, buatlah kebajikan sebanyak-banyaknya sebelum terbitnya matahari daripada arah dia terbit. Tak, waktu itu nanti amalan kita, iman kita dah tak berguna dah. So now matahari, Alhamdulillah kita bangun pun matahari masih lagi terbit dari timur. Adalah peluang terbaik untuk kita buat kebaikan. Adalah peluang terbaik untuk kita keep melakukan kebaikan. Dan dengan kebaikan tu kita tahu tak sebenarnya, apabila kita buat kebaikan, kita boleh jadikan ia sebagai salah satu, apabila kita berdoa, ia jadikan sebagai apa nama ni, Allahu Akbar, sebagai satu penyebab. Contohnya, ya Allah, aku telah buat aku telah berpuasa pada hari ini, ya Allah, maka aku bermohon kepadamu agar kau tunaikanlah, makbulkanlah permintaanku ini. Saya lupa lah apa istilah tu, kalau siapa boleh bantu. Saya lupa lah. Bertawasul, sebagai tawasul itu kita bertawasul dengan amalan-amalan kebaikan kita. Now kita buat je amal-amal kebaikan yang banyak, kita bersedekah daripada rumah kita dan mereka dekat Syria pun sedang nak menghadapi sama seperti kita, untuk 30 hari lagi nak masuk Ramadan. 30 hari lagi nak masuk Ramadan ni. So mereka kat sana, kalau kita ni 14 hari ni adalah makanan, apa nama cakap ada makanan kita nak cari, pergi pasar, tapi mereka kat sana tak ada makanan. So gunakan kesempatan yang ada ni, kita dah rasa macam perit ni dapat makanan, kita sumbangkan sedikit sumbangan kita untuk mereka kat sana mendapatkan makanan ketika bulan Ramadan nanti. Okey, pada Ustaz Riza, perkataan ta'un dalam bahasa Arab adalah lebih praktikal jika diterjemahkan dalam pandemik ketika ini, walaupun ia dalam BM memberi maksud umum penyakit keluar raya. Okey Ustaz, terima kasih. Oh, saya tawasul betul. Okey, tawasul. Itulah tadi kita dah rasakan sendiri kan macam mana peritnya nak dapatkan makanan. Kita dah rasa macam mana susahnya berada dalam situasi yang kita tak pernah jangka. Dan hari ini di Syria mereka dah berada dalam situasi tak jangka, masuk ke tahun ke-9. Berilah sedikit sumbangan kita untuk mereka menunaikan ibadah puasa. Saya rasa salah satu benda yang paling nikmat bila kita berjaya membuat kebaikan dan orang itu menerima kebaikan kita untuk melakukan satu lagi kebaikan, iaitu mereka dapat berpuasa, mereka dapat beriftar, mereka dapat bersahur, menunaikan segala sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya rasa kita semua insya-Allah akan diletakkan di dalam rahmat Allah kerana kita saling membantu untuk melakukan kebaikan sekalipun kita berada dalam kesulitan. Itulah yang kata oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila orang mukmin ini ajaib, apabila ditimpa musibah dia bersyukur, apabila dia diberi nikmat dia bersyukur. So inilah tanda kita nak bersyukur pada Allah. Jangan blame siapa-siapa lagi dah. Kita buat apa yang patut untuk diri kita. Kita usaha untuk memutuskan rantaian wabak COVID-19, dan macam mana kita putuskan penularan wabak COVID-19 dan kita sambungkan kebaikan kita di Syria, di Palestin, di saudara-saudara kita yang dalam kesusahan. Dan juga Syria Care juga turut mengambil peluang dalam keadaan sekarang ini untuk membantu orang-orang di Indonesia. So siapa yang kata Syria Care just follow isu-isu Syria atau orang Syria, no. Korang pergi tengok dekat Facebook Syria Care, kami sekarang sedang lancarkan sumbangan untuk mereka yang berada di front liner untuk menangani penularan wabak COVID-19 ini. So support. Kita sekarang sedang cari sumbangan untuk face mask, untuk untuk cek suhu. Now hantar sumbangan anda, dan semoga dengan sumbangan ini akan menjadi asbab Allah mengangkat
Allah mengangkat musibah yang sedang kita lalui. Orang sedang buat kebaikan, takkan Allah tak ada kasih sayang ni kan? Of course Allah penuh dengan kasih sayang. Kau buat baik, Allah bagi, kan? Kau bersabar sikit, Allah bagi. Duduk dalam rumah, Allah bagi pahala jihad sekarang ni. Pahala jihad tau, bukan pahala yang sikit-sikit. Jihad lah, mati syahid. Mati syahid ni adalah perkara yang semua orang nak. Sejak zaman Nabi lagi, sampailah zaman Nabi tu, memang orang mengimpikan lah pahala syahid. Now, pahala tu dah terbentang luas dah. Tak pernah Allah nak bagi peluang, melainkan ini ada peluang dia. Bila lagi kita nak dapat mati syahid? Pahala mati syahid, maksudnya bila lagi kita nak mendapat pahala mati syahid? Ini ada peluang yang terbaik. Yang kat luar sana yang selalu teks sirakan, nak pergi ke Sirah, nak pergi berjihad, nak syahid, tak payah dah. Sekarang ni you all duduk rumah, bersabar, harapkan keredaan Allah, laksanakan kebaikan, dan juga buat kebaikan. Lepas tu apa tadi saya cakap dah lupa dah. Buat kebaikan dan juga berdoalah kepada Allah, bertawasul macam Ustaz kata ni, tawasul syar'i, iaitu bertawasul dengan amal soleh sebagaimana datang dalam hadis Nabi ya. Tu Ustaz, maksudnya hadis sahih ni, Nabi dah bagi dah jalan-jalan untuk kita tenangkan, untuk motivasikan diri kita supaya kita jangan kalut. Now ada jalan terbaik. Adalah masa keemasan yang semua orang tak dapat. Kita dapat masa untuk mati syahid, pahala mati syahid. Ini adalah waktu dia. Duduk rumah, buat kebaikan, follow Facebook Siracare, dan juga terbaru kami dapat maklumat di Sirah juga telah berlakunya penularan wabak COVID-19. So dengan semangat anda, insya-Allah kita akan follow up dari masa ke masa. Selain anda tahu perkembangan kita di sini mengenai apa yang berlaku COVID-19 di Malaysia, kita juga boleh untuk tahu perkembangan saudara-saudara kita di Syria, dan semoga apabila kita tahu kita buat sesuatu, Allah beri kita ganjaran yang terbaik. Saya rasa cukup setakat ini perkongsian saya mengenai expected the unexpected. Kita hari ini melalui satu situasi perkara yang kita tidak jangka. Seperti saya kata tadi, kita perlu bersabar, fahami situasi dulu macam mana nak tangani. Yang kedua, kita kena tenang. Yang ketiga, kita kena tanya dengan orang yang pakar, orang yang ada authority, apa yang harus kita lakukan. Yang keempat, dan mungkin ini yang paling utama, kita kena refer balik kepada Al-Quran, hadis-hadis sahih, asar-asar sahabat, rujuk kepada mereka bagaimana kita nak melalui situasi yang penuh cabaran ini. Sekian, saya tak ada soalan apa lagi. Ya Ustaz, betul tu Ashraf rebut peluang mati syahid tanpa buat apa-apa, cuma duduk rumah saya. Allah tu penuh kasih sayang. Allah penuh kasih sayang, dan ini kasih sayang Allah tak semua orang dapat. Untuk nenek kita dulu pun mungkin tak pernah lalu, kita dah dapat guna peluang ni ada. Okay, keep follow Siracare. InsyaAllah program-program Siracare akan berjalan lagi selepas ini, selepas penularan wabak ini berjaya ditangani. InsyaAllah juga boleh follow juga Facebook Squad Siracare, ataupun boleh hubungi saya untuk sertai sebagai ahli sukarelawan Squad Siracare di talian 019 4387 4937. Okay, ataupun dekat Facebook Siracare ada bagi maklumat lagi. Facebook Squad Siracare, Squad Sukarelawan Siracare, untuk tahu perkembangan lebih lanjut, dan boleh DM kat situ untuk sertai sebagai ahli. Saya akhiri perbincangan kita topik ini dengan berdoa kepada Allah SWT agar segala musibah ini diangkat dan diberikan kita pahala yang sangat besar. Mereka yang telah terkena COVID-19 diminta bertenang, sabar, dan tetaplah berdoa kepada Allah dan serah diri kepada Allah. Dengan doa mungkin yang selalu Nabi ajar, amalkan doa ini pagi petang. Zikir pagi petang tu baca semua, fahami maksud dia. Antara salah satu doa yang saya sebutkan tadi adalah ya hayy ya qayyum bi rahmatika astaghi aslih li sya'ni kullahu wa la taqini ila nafsin tarfata ain. Kita dah tak ada masa untuk kita merasa diri kita boleh buat semuanya. Now masa untuk kita berserah diri kepada Allah. Pagi kita berserah, petang kita berserah, 24 hour kita berserah, dan kita berusaha. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.